Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua ahli-ahli yang berhormat. Terima kasih kepada Datuk Seri Timbalan yang di-Pertua Dewan yang memberi ruang untuk Pasir Putih turut berbahas dalam belanjawan kali ini. Mudah-mudahan ianya akan memberi satu input yang baik untuk negara kita. Pertamanya saya dahulukan satu ucapan untuk rakan-rakan daripada Palestin. Kalian diminta bersatu padu di antara satu sama lain. Jangan ada perbezaan parti politik, perbezaan kabilah-kabilah yang ada mampu memecah belahkan kalian. Kalau kalian bersatu, kalian mampu menawan kota suci Baitul Maqdis. Datuk Timbalan yang di-Pertua, dalam perbahasan ini pertamanya saya ingin merakamkan jutaan terima kasih kepada Kementerian Pertanian. Dan saya ingin menyentuh kementerian ini dalam perbincangan saya yang pertama. Bekalan makanan negara ini merupakan satu aspek yang paling asasi. Kita lihat di Palestin bila tercetusnya peperangan. Dan peperangan ini kita tak boleh duga. Walaupun negara kita aman, jangan sekali-kali kita rasa seronok dan kita rasa selesa sehingga kita terabai daripada menjaga hak-hak dan kepentingan negara serta rakyat. Bekalan makanan asasi di dalam negara kita yang mencukupi, hatta stok makanan negara ini sangat mustahak. Realiti yang berlaku pada hari ini, stok padi kita ataupun beras, saya sangat yakin dia tidak mencukupi, bahkan kemungkinan besar stok negara ini tidak ada di dalam negara kita. Yang ada hanya barangkali di kedai-kedai, supermarket dan sebagainya. Lantaran itu suka saya sarankan kepada pihak kerajaan supaya merencanakan perkara ini dan supaya negara kita mempunyai stok makanan asasi yang mencukupi. Program yang diperkenalkan oleh pihak kerajaan di sesi yang lepas, Smart SBB. Sekarang ini seolah-olah dia tidak diperkatakan dengan lantang. Walaupun saya tahu Smart SBB ini masih wujud, tetapi sepatutnya plan Smart SBB yang diperkenalkan oleh kerajaan yang lepas disambut baik kerana Smart SBB ini satu-satunya, saya ulang, satu-satunya program yang terbaik dalam sejarah penanaman padi negara kita. Sebagai contoh di Penang, rakyat di Penang tanam padi sebelum daripada Smart SBB hanya mencatatkan 3.5 tan sahaja untuk satu musim per hektar. Smart SBB masuk di Penang, alhamdulillah saya yang merasmikan di waktu itu, alhamdulillah kita boleh capai 7.9 tan metrik per satu hektar. Maknanya kawasan padi dalam negara kita ini, kalau kita perkukuhkan lagi, perkemaskan lagi Smart SBB ini, negara kita akan membekalkan bekalan padi yang mencukupi. Cuma tugas dan tanggungjawab kerajaan untuk memperbaiki saliran yang belum ada. Memperbaiki tanah-tanah yang telah dirosakkan melalui baja-baja yang digunakan secara tidak sistematik sebelum daripada ini. Jadi saya sarankan kepada kerajaan supaya jangan bekalan ataupun sistem yang baik ini diabaikan begitu saja kerana barangkali dianggap dulu kerajaan lain, kita nak buat agenda lain. Kalau boleh buat satu agenda yang lebih baik, saya mengatakan selamat. Saya mengucapkan selamat. YB Pasir Putih mencelah. Sila Pasir Putih. Sebentar saja. Datuk Timbalan yang di-Pertua, saya hanya nak memberi penjelasan. Disentuh tadi tentang stok bekalan makanan.
sebagai anggota jawatankuasa pilihan khas Parlimen mengenai pertanian, saya telah menyaksi dan melawat di Pasir Gudang, iaitu stok fail kerajaan tentang bekalan beras ada untuk 5-6 bulan ada diuruskan oleh Bernas di Pasir Gudang. Jadi maknanya itu di Pasir Gudang ada, saya rasa di Kelang pun ada, di Pulau Pinang pun ada. Jadi jangan bimbang, insya-Allah. Ya, saya ucap ribuan terima kasih. Tetapi perlu dilihat secara detail kerana kawasan ini juga saya pernah pergi. Barangkali kalau saya jawab, mengapa bekalan beras tempatan terputus baru-baru ini kalau kita ada stok file beras? Mengapa terputus? Itu memberi satu gambaran kepada kita bahawa bukan stok file. Kawasan-kawasan tersebut yang disebut oleh Yang Berhormat itu adalah kawasan yang disimpan bekalan ini untuk diagih kepada rakyat dalam negara kita. Dia tidak bertahan sampai 6 bulan. Dia tak bertahan. Sebab baru-baru ini terputus bekalan beras tempatan. Di mana stok file? Mengapa tak dikeluarkan? Pasir Putih stockpile, bukan stock file. Pasir Putih, anda Ya, menolong. stockpile. Saya tahu. Baik. Saya tahu. Kemudian saya nak menyentuh isu harga padi yang diturunkan oleh pihak kerajaan. Saya bukan bercakap ini kerana saya duduk di blok yang lain. Tetapi penurunan harga padi ini tidak berpatutan. Dalam situasi harga beras melambung tinggi, mengapa harga padi kita rakyat terpaksa jual dengan harga yang murah? Di samping harga murah, itu tidak masuk lagi pemotongan-pemotongan yang dikenakan kepada para petani. Jadi saya minta kepada pihak kerajaan supaya dinilai semula harga harga lantai padi ini kalau boleh dinaikkan kepada 1,800 ataupun kepada 1,800 untuk 1 tan. Yang keduanya bekalan ayam dan telur. Bekalan ini kita telah bincang lumat dalam sesi yang lepas, di mana perlu kita ingat bahawa isu bekalan makanan untuk rakyat ini merupakan kewajipan kerajaan yang disebut oleh para alim ulama di dalam kitab fiqh, dan ia adalah pentafsiran kepada hadis-hadis yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak nak sebut itu panjang, tetapi saya nak sebut belum ada di dalam negara kita ini reban ayam ataupun syarikat penternakan ayam yang diternak oleh pihak kerajaan. Kalau sesi sebelum daripada ini, kerajaan telah meluluskan sejumlah peruntukan yang besar, tapi kita tak sempat nak melaksanakan. Dengan cara peruntukan ini dikendalikan oleh agensi dan ada joint venture dengan syarikat-syarikat yang kecil, syarikat Bumi Putera, syarikat siapa saja yang kecil-kecil ini kita janakan, kita kuatkan, dan insya-Allah bekalan makanan ayam dan telur ini tidak akan menimbulkan masalah di dalam negara kita. Kalau kita lihat pada hari ini, harga telur, harga ayam sebagainya bila diampung melambung naik kepada harga RM11. RM11. Dia tidak mampu dibeli oleh masyarakat kita, terutamanya B40. Yang kedua, saya ingin menyentuh berkenaan dengan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya. Pelancongan dan budaya ini membawa income yang sangat besar kepada negara. Ada negara yang mereka hidup dengan pelancongan, seperti Mesir dan sebagainya. Hidup dengan pelancongan yang begitu banyak income yang dipungut oleh pihak kerajaan. Saya minta kepada Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya, pertamanya mengenal pasti ekosistem pelancongan. Negara kita kaya dengan seni budaya. Kelantan, kalau saya sebut, apa yang ada di Kelantan yang tidak ada dalam dunia? Dengan dikir baratnya, dengan wayang kulitnya, dengan mokyungnya, dengan menoranya, dengan makanannya, semua sekali. Minta kementerian mengambil fokus perkara ini dan di-highlight di dalam negara kita supaya dia menjadi salah satu daripada ataupun sistem pelancongan di dalam negara kita.
Begitu juga kawasan pelancongan. Allah anugerahkan kepada Malaysia ini, kita ada pantai, kita ada hutan belantara. Di pantai saya tidak nak komen, kita sudah ada pusat-pusat peranginan yang begitu baik. Cuma di dalam hutan kita belum lagi buat. Kalau daripada Timur Tengah mereka datang ke Malaysia, mereka lebih suka berada di dalam hutan. Sebab mereka padang pasir, mereka pun ada pantai. Jadi sebab itu kita kena cari keunikan yang ada dalam negara kita untuk kita pamerkan di mata antarabangsa. Yang seterusnya saya ingin terus sebut berkenaan dengan Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi kena bergiat cergas. Saya bukan nak komen yang ada, tapi dia kena lebih pick up, lebih cergas untuk mencari pelabur-pelabur asing masuk dalam negara kita. Dan yang ada dalam negara kita ini, dia mesti ada komitmen yang tinggi untuk memastikan pelabur yang masuk mereka tak keluar. Saya dapat tahu banyak lagi syarikat-syarikat yang disebut oleh Tambun. Syarikat daripada China, gergasi masuk apa semua sekali akan melabur dalam negara kita. Kali ini saya nak tanya berapa syarikat yang telah menandatangani dan mereka telah pun membayar pelaburan mereka untuk masuk ke Malaysia. Syarikat mana yang telah melabur? Saya tidak nak cakap-cakap kosong begitu. Begitu juga banyak lagi perkara-perkara yang lain yang memberi petanda kalau saya sebut, kalaulah pelaburan ini masuk, dia tidak berlaku dalam negara kita. Umpamanya Bank Dunia mencatatkan sasaran unjuran GDP Malaysia 3.9% yang asalnya 4.3%. Kalau pelabur ini masuk, dia tak akan mengecut. Unjuran ini tak akan mengucut. Menunjukkan kepada kita bahawa apa yang disebut oleh Tambun ini dan oleh Menteri Ekonomi boleh dipertikaikan dan banyak dipertikaikan. Saya minta supaya adanya kenyataan-kenyataan yang resmi. Nilai ringgit kita menjunam hari ini sangat-sangat mendukacitakan kita, 4.76 untuk 1 USD. Ini semua memberi gambaran yang sangat mendukacitakan kita. Akhirnya saya nak menyebut berkenaan dengan keamanan negara. Allah anugerahkan kepada bumi Malaysia ini masyarakat majmuk. Sahabat-sahabat kepimpinan dalam parlimen ini, kita kena menghargai masyarakat majmuk. Kita ada rakan-rakan daripada bangsa Cina, daripada bangsa India, daripada bangsa Melayu. Semua ini adalah makhluk Allah. Kita mesti menghormati, dan perbezaan bangsa ini, setiap bangsa ada kekuatan. Orang Melayu ada kekuatan dia, orang India ada kekuatan, orang Cina ada kekuatan dalam semua aspek. Kekuatan ini kalau kita bertembung, dia akan hancur. Tapi kekuatan ini kalau kita gabung, dia akan menjadi sebuah negara yang kuat. Lantaran itu, saya mengajak kepada semua, terutama sekali pihak kerajaan. Dalam isu yang seumpama ini, kerajaan mesti mengepalai perkara ini. Jangan sekali-kali pihak kerajaan ini, dia yang menjadi jentera yang kuat untuk mencetuskan situasi yang tidak aman dalam negara kita. Di sudut keadilan sebagai contoh, kalau saya sebut keadilan, kita bincang bajet. Bajet ini diambil daripada semua negeri, diambil daripada Kelantan, diambil daripada Terengganu, daripada Sabah, daripada Sarawak. Mengapa bila pengagihan kepada negeri ini tidak mereka berlaku adil? Royalti petroleum Sabah, Sarawak, Kelantan, Terengganu, jangan dipermainkan. Kekayaan yang ada di dalam negara kita ini, kita kena ingat dia adalah milik Allah. Allah boleh menarik kalau dia nak tarik. Sebab itu dalam Al-Quranul Karim, untuk makluman semua, Allah menyebut perkataan al-adl. I'dilu huwa aqrabut taqwa, dan ayat-ayat yang seumpamanya wa iza qultum fa'dilu. Dalam Al-Quran perkataan adil ada 18 tempat. 18 tempat. Kemudian Allah susuri dengan perkataan istaqim dan mustaqim. Perkataan istaqim, yakni mesti tunduk patuh kepada keadilan ini. Ini perintah daripada Allah yang mencipta langit dan bumi. Fastaqim ada 9 tempat.
Mustaqim ada 41 tempat di dalam Al-Quranul Karim. Menunjukkan kepada kita isu ini adalah isu yang penting. Jadi jangan sekali-kali kita melanggar perkara ini kerana kekuatan satu negara. Dia adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dengan maaf kalau saya sebut, kerajaan yang ada pada hari ini dia jadi terumbang-ambing. Sebab apa? Sebab tidak ada nasrun minallah. Tidak ada nusrah daripada Allah. Allah tidak melembutkan hati manusia untuk bersama-sama dengan kerajaan. Kerana apa? Kerajaan bersikap di luar daripada batas-batas kemanusiaan. Ahli-ahli parlimen tidak diagihkan peruntukan. Harta siapa? Saya kalau harta ni milik Tambun, saya tak kata apa. Tapi ini adalah harta rakyat, harta negara yang mesti diagihkan dengan baik. Yang berhormat, ini floor Pasir Putih. Tuan. Saya tidak bagi laluan kerana masa dah tamat.